Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 2 dari subjek Bahasa Melayu Kerjaya Sains dan Teknologi Seksyen 1 terdiri daripada saya Muhammad Haziq Ikhwan bin Suhaimi, nombor matrik 2016107. Seterusnya Muhammad Syihan bin Muhammad Azman 2018983, Muhammad Zamir Faizi bin Muhammad Zamri 2017407, Muhammad Nur Azri bin Azrin Kefli 2019495 dan terakhir Wan Muhammad Irfan bin Wan Rusdi 2015227. Tajuk yang kami pilih ialah projek jangkauan vaksinasi COVID-19 ke kampung orang asli. Tarikh yang kami ingin anjurkan adalah bermula pada 22 Februari 2022 sehingga 1 Mac 2022 yang berlangsung di Son Sogon 89050 Kota Marudu, Sabah. Masa 8 pagi sehingga 5 petang dan dianjurkan oleh Kelab Penglibatan dan Perkhidmatan Komuniti Konserv Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Kuantan. Seterusnya kita bergerak kepada pengenalan. Setelah hampir 2 tahun, negara kita telah diselubungi dengan krisis wabak penyakit COVID-19. Dalam tempoh tersebut, kerajaan telah mengambil berbagai inisiatif untuk membendung penularan virus seperti memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan dan program imunisasi negara. Program imunisasi negara telah mendapat reaksi yang sangat positif dari golongan berpendidikan, khususnya di bandar. Namun, pendedahan tentang program imunisasi ini kurang meliputi terhadap golongan pedalaman seperti kaum orang asli. Oleh itu, vaksin yang hanya memerlukan 1 dos suntikan sahaja telah diberikan kepada golongan tersebut seperti vaksin CanSino. Oleh itu, kelab kami iaitu Kelab Penglibatan dan Perkhidmatan Komuniti Konserv Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Kuantan telah mengambil satu inisiatif yang sangat penting untuk membantu kaum orang asli dengan melaksanakan projek jangkauan vaksinasi COVID-19 ke kampung orang asli. Setelah melakukan penyelidikan mengenai perkampungan orang asli di Malaysia, kelab kami telah mengenal pasti lokasi perkampungan bagi melaksanakan projek ini, iaitu tertumpu kepada kaum orang asli di Son Sogon, Kota Marudu, Sabah. Lokasi ini dipilih kerana latar belakang penduduk kampung ini yang unik. Hal ini kerana penduduk perkampungan ini terdiri daripada pelbagai etnik, iaitu Dusun Tabilung, Kimaragang, Rungus, Lingkabau dan Son Sogon. Perkara ini telah menyumbang kepada kepelbagaian budaya daerah ini. Masing-masing mempunyai karakter budaya dan pemahaman tersendiri. Tambahan lagi, geografi perkampungan ini terdiri daripada kawasan tanah rata dan bukit bukau. Hal ini telah menarik perhatian kelab kami untuk memilih perkampungan ini sebagai lokasi projek ini. Dengan ini, seluruh ahli kelab kami telah sebulat suara bersetuju untuk melaksanakan projek supaya projek ini dapat berjalan lancar dan berjaya untuk membantu dan memberi pendedahan kepada masyarakat perkampungan itu mengenai kepentingan vaksinasi terhadap kesihatan diri dan masyarakat sekeliling. Sekian daripada saya. Okey, seterusnya bagi objektif
untuk projek kami, ianya terbahagi kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Bagi objektif umum, projek ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan imunisasi kepada orang awam. Hal ini sejajar dengan penularan kes COVID-19 di negara kita. Seperti yang dinyatakan oleh Haziq sebentar tadi, projek ini merupakan satu inisiatif untuk membendung kes penularan COVID-19 di negara kita. Terutamanya projek ini memfokuskan kepada orang asli yang kita tahu kurang mendapat pendedahan. Okey, bagi objektif khusus, yang pertama, untuk memastikan semua rakyat Malaysia tidak mengira kaum, bangsa dan agama dapat menerima suntikan vaksin. Okey, hal ini kerana negara kita, seperti kita tahu, negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Oleh itu, setiap daripada mereka haruslah diberi layanan dengan adil dan saksama. Oleh itu, vaksin harus dibagikan secara sama rata. Tidak boleh dibagikan secara berat sebelah. Seperti orang bandar mendapat lebih banyak suntikan vaksin daripada orang di pedalaman. Adalah untuk meningkatkan taraf kebajikan orang awam, terutama di kawasan pedalaman, khususnya dalam hal kesihatan. Okey, hal ini kerana kita tahu bahawa di kawasan pedalaman mereka kurang mendapat pendedahan kerana kedudukan mereka yang jauh daripada pusat bandar. Oleh itu, info-info penting dan hal-hal semasa tidak akan dapat mereka tahu kerana kurangnya dan seterusnya. Objektif khusus yang terakhir adalah untuk merealisasikan program imunisasi kebangsaan yang dianjurkan oleh kerajaan. Okey, sekian. Seterusnya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pula akan membentangkan mengenai cadangan jawatan kuasa pelaksana bagi projek ini. Pertama sekali, projek ini diketuai oleh penyelaras iaitu Ahmad Wahab bin Abdul Rahman. Tugas penyelaras dalam projek ini adalah untuk mengetahui dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran projek ini, seperti mengetuai mesyuarat, memantau atau cara program dan menyelia keperluan semua jawatan kuasa. Dan projek ini mempunyai penasihat iaitu Prof. Datuk Dr. Arif bin Osman. Beliau akan memantau atau cara program ini dan memberi nasihat atau maklum balas mengenai pelaksanaan program ini. Di bawah penyelaras terdapat beberapa jawatan kuasa utama. Yang pertama ialah setiausaha. Setiausaha berperanan dalam melakukan atau melaksanakan tugas-tugas bertulis seperti menyediakan kertas kerja projek, membuat laporan dan menulis minit mesyuarat. Dan pemegang bagi jawatan setiausaha ini ialah Siti Sofia Amira binti Muhammad. Dan seterusnya, selaku bendahari, Alif Najmi bin Syukri akan menguruskan hal-hal projek yang berkaitan kewangan seperti membuat anggaran bajet bagi projek ini dan mendapatkan penajaan dari syarikat.
Selain daripada jawatan-jawatan utama ini, terdapat juga jawatan kuasa lain yang dipegang oleh ahli-ahli kelab yang lain. Jawatan-jawatan ini mempunyai tugas-tugas khusus dalam projek ini. Yang pertama ialah jawatan kuasa kemudahan. Antara perkara yang dilakukan ialah memastikan kelancaran semasa aktiviti vaksinasi seperti menyediakan tempat duduk semasa giliran menunggu dan juga menjadi penunjuk arah kepada penduduk kampung ke arah tempat vaksinasi. Selain itu, mereka juga menyediakan penginapan kepada ahli-ahli kelab yang berada, ahli-ahli kelab yang menurut serta. Selain itu ialah jawatan kuasa kesihatan. Mereka berperanan dalam memberikan suntikan vaksin, memberikan ceramah kesihatan dan melakukan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk kampung. Dan seterusnya ialah jawatan kuasa perasmian. Mereka bertanggungjawab dalam menguruskan kelancaran program perasmian seperti menyediakan teks ucapan dan menguruskan gimik perasmian. Yang keempat ialah jawatan kuasa makanan, seperti yang tertera di namanya ialah mereka bertanggungjawab dalam menguruskan makanan dan menyediakan makanan bagi pengurus kesihatan dan juga kepada ahli-ahli kelab yang menurut serta. Dan yang kelima ialah jawatan kuasa publicity, dokumentasi dan media. Mereka berperanan untuk menyediakan pelan publicity dan juga membuat liputan mengenai aktiviti projek ini di televisyen ataupun di dan sekali ialah jawatan kuasa pendaftaran dan kecemasan. Mereka bertanggungjawab dalam hal ehwal pendaftaran dan juga bertindak sebagai pembantu bagi petugas kesihatan jika ada sebarang kecemasan. Itu sahaja daripada saya. Okey, untuk pelan pelaksanaan dan atur cara ketika projek, iaitu ataupun tentatif dan atur cara projek. Okey, untuk sebelum program itu berlangsung, masa akan dikemaskini balik mengikut kesesuaian yang apabila semua ahli jawatan kuasa dan ahli kesihatan yang dah berada dekat pekan-pekan orang asli tersebut, kita akan mengemaskini balik semua masa mengikut kesesuaian. Okey, untuk aktiviti sebelum program berlangsung, semua ahli jawatan kuasa akan menyediakan tempat seperti memasang kemah, menyediakan meja ataupun tempat untuk menjalankan program vaksinasi untuk orang asli tersebut. Sebelum program berlangsung, untuk pelaksanaan sebelum program berlangsung ini akan berjalan setiap hari, iaitu sebelum kita akan mulakan program vaksinasi ini setiap hari, kita akan ahli jawatan kuasa akan menyediakan tempat itu untuk memberi vaksin kepada orang asli. Okey, untuk semasa program berlangsung, iaitu pukul 8 pagi hingga 5 petang, iaitu tentatif umum sepanjang hari. Untuk hari pertama, pukul 8 pagi itu akan ada majlis perasmian. Untuk majlis perasmian, atur cara akan saya bentangkan selepas ini. Ceramah berkaitan wabak COVID-19 dan ceramah tentang vaksin juga termasuk dalam pelaksanaan
dan atur cara projek ini. Seterusnya, sesi beramah mesra bersama masyarakat setempat. Sesi beramah mesra ini kita masukkan dalam atur cara projek untuk ahli jawatankuasa ataupun ahli kesihatan untuk beramah mesra dengan masyarakat supaya mereka lebih selesa dengan kita untuk mendapatkan vaksin tersebut. Seterusnya adalah sesi kaunseling. Biasanya sesi kaunseling akan diberikan oleh ahli kesihatan kepada masyarakat untuk mengajak mereka untuk mengambil vaksin supaya dapat kita mengelakkan daripada wabak COVID-19 ini lagi merebak di kawasan perkampungan orang asli tersebut. Seterusnya adalah pemberian vaksin. Pemberian vaksin adalah tujuan utama projek kita, iaitu untuk mengelakkan wabak COVID-19 daripada merebak di perkampungan orang asli tersebut. Okey, seterusnya cadangan atur cara majlis perrasmian. Atur cara majlis perrasmian akan bermula pada pukul 8 pagi. Slide seterusnya. Pada pukul 8 pagi, ketibaan kaki tangan kesihatan dan sukarelawan. Seterusnya 8.15 pagi, ketibaan tetamu jemputan. Tetamu jemputan itu kita akan menjemput ketua pengarah pejabat kesihatan daerah di Kota Marudu. Pukul 8.30 pagi, 8.30 pagi, ketibaan VIP. Seterusnya 8.35 pagi, ahli jawatankuasa akan menyambut ketibaan VIP di pusat pemberian vaksin tersebut. 8.45 pagi, majlis dimulakan oleh pengerusi majlis, iaitu dengan ucapan pengerusi majlis, nyanyian lagu negaraku, bacaan doa, ucapan daripada pengerusi dan penasihat projek, ucapan daripada penasihat projek, ucapan perrasmian daripada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Negeri Sabah, dan seterusnya melancarkan upacara perrasmian program vaksinasi ini. Pada pukul 10 pagi, program pemberian vaksin bermula dan 5 petang program pemberian vaksin tamat. Okey, itu saja bagi atur cara dan pelaksanaan untuk projek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang anggaran perbelanjaan bagi program vaksinasi di kawasan rumah orang asli. Kenapa anggaran perbelanjaan ini penting? Kerana tanpa perancangan yang rapi, maka tidak akan dapat hasil yang kita nak. Jika kita gagal merancang, maka kita akan merancang untuk gagal. Selain itu, wang juga merupakan salah satu hal yang penting untuk kita titik beratkan kerana ia dapat memudahcarakan dan melancarkan program kita sepanjang berada di kampung orang asli itu. So, di sini ada 4 aktiviti yang memerlukan belanjawan ataupun bajet yang dapat kita rancangkan. So, aktiviti pertama adalah pengangkutan bas sepanjang projek. So, pengangkutan bas ni kami anggarkan daripada lapangan terbang Miri di Sarawak sehingga ke kawasan orang asli Marudu di Sorogan. So, belanjawannya adalah RM100 untuk sebuah bas, dan sebuah bas tu akan meliputi seluruh ahli kelab ini dan juga doktor-doktor dan juga jururawat. Kedua adalah pengangkutan kapal terbang daripada Kuantan ke Kota Kinabalu. So, satu tiket bersamaan dengan RM550. So, aktiviti ni untuk 5 orang, kami ni 5 orang.
So RM500 darab dengan 5. So RM RM2,750 akan diperuntukkan untuk kami berlepas daripada Kuantan ke Kota Kinabalu. Aktiviti yang ketiga adalah alat kelengkapan. Alat kelengkapan ini termasuklah kemah, cucuk jarum, vaksin, tempat letak vaksin dan sebagainya. So jumlah alat kelengkapan tersebut adalah RM300. So aktiviti yang keempat adalah cenderahati, iaitu untuk lebih khusus adalah cenderahati perasmian yang akan diberikan kepada pengarah kesihatan daerah di Kota Marudu tersebut. So belanjawan cenderahati itu adalah RM100. Jadi jumlah untuk semua aktiviti yang kami rancangkan ini adalah RM3,250. So jadi macam mana kami akan dapatkan RM3,250 ini adalah daripada pendapatan kami ataupun penajaan. Jadi jangkaan pendapatan kami daripada dua, iaitu KKM dan juga A-Asia. Kenapa KKM? Sebab KKM adalah merupakan seperti mereka memberikan vaksin dan juga ruang kepada kami untuk menyampaikan vaksin kepada kawasan rumah orang asli tersebut. Jadi KKM merupakan penaja utama bagi program kami ini. Jumlah mereka, tajaan mereka adalah RM2,000. Bagi penaja kedua iaitu A-Asia, mereka akan memberikan RM1,000. Mengapa kami pilih A-Asia? Kerana A-Asia ada membuat satu program dermawan ataupun untuk khidmat komuniti. Jadi kami memilih untuk memilih A-Asia sebagai penaja kedua kerana mereka sanggup untuk memberikan RM1,000 kepada kami bagi kami melaksanakan program vaksinasi ke kawasan rumah orang asli ini. Jadi jumlah jangkaan penajaan yang kami dapat daripada dua ini adalah RM3,000. Selain itu, kami juga ada memberikan kertas kerja kami, projek kami kepada enam penaja berpotensi ini. Yang pertama adalah KKM, kami sudah dapat. Yang kedua, nasi kukus dapur mama ini kami mencuba untuk memberitahu mereka agar mereka dapat menaja makanan kami sepanjang kami berada di sana. Yang ketiga adalah Kuantan Medical Center untuk memberikan alat kelengkapan seperti katil ataupun alat-alat pakaian PPE supaya kami tidak berjangkit dengan COVID-19 di sana. Nama yang keempat adalah Petronas. Yang kelima adalah Cactus Mineral Water. Cactus Mineral Water ini akan menaja kami supaya kami tidak terputus minuman sepanjang kami berada di sana. Yang keenam adalah A-Asia dan A-Asia kami sudah dapat. Jadi itu sahaja dari saya. Kita teruskan dengan penutup. Akhir kata, program yang dicadangkan merupakan langkah bagi mencapai objektif yang telah dikemukakan di atas dengan menjalankan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan. Kami berharap program seperti ini dapat membantu masyarakat pedalaman di Sorsogon, Kota Marudu, Sabah untuk mengambil suntikan vaksin demi kebaikan kesihatan sejagat. Selain itu, diharapkan projek inisiatif baru ini dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19 agar kita semua dapat menjalani kehidupan seperti normal kembali. Akhir kalam, Kelab Penglibatan dan Perkhidmatan Komuniti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuantan amat berbesar hati jika program ini dapat diluluskan dan diterima baik oleh pihak atasan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.